Bismillahirrahmanirrahim. Rukun-rukun wudu ialah berniat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali dan tertib. Berikut adalah cara-cara berwudu semasa dalam penerbangan dengan melakukan yang rukun sahaja. Berniat hendaklah pada awal membasuh bahagian muka. Nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Perlu diingat, basuhan anggota wudu hendaklah meliputi keseluruhan anggota dengan mengalirkan air atasnya. Kaedah semburan terus ke anggota wudu boleh digunakan dengan syarat air mengalir atasnya. Dalam keadaan ketiadaan air atau air diperlukan kerana hajat lain atau takut mudarat kerana menggunakan air, maka penggunaan kaedah tayammum dibolehkan sebagai rukhsah atau keringanan untuk membolehkan penumpang menunaikan sembahyang. Rukun-rukun tayammum ialah berniat, memindahkan debu tanah ke anggota tayammum, menyapu seluruh muka dengan debu tanah, menyapu kedua tangan hingga ke siku dan tertib. Niat tayammum. Nawaitu tayammuma listibahati fardis salah. Sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan sembahyang fardu. Berikut adalah contoh niat beserta sembahyang qasar. Usalli fardal asri rak'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat qasar tunai kerana Allah Ta'ala. Antara keringanan hukum atau rukhsah yang diberikan kepada orang musafir ialah mengqasar dan menjamak sembahyang fardu. Sembahyang jamak ialah mengerjakan 2 sembahyang fardu di dalam satu waktu. Sembahyang qasar ialah memendekkan sembahyang fardu 4 rakaat, iaitu sembahyang zuhur, asar dan isya menjadi 2 rakaat. Dalam keadaan aman dan ada ruang untuk sembahyang semasa dalam penerbangan, jika penumpang mampu berdiri dan tidak takut berlaku kemudaratan kepadanya apabila berdiri, maka hendaklah menunaikan sembahyang seperti biasa dengan menghadap kiblat. Kedudukan kiblat bolehlah dirujuk kepada petugas kapal terbang, yakni cabin crew.
Berikut adalah sembahyang dalam dua keadaan dan menghadap kiblat. Pada rakaat pertama, menerangkan dalam keadaan aman, akan tetapi tiada ruang sembahyang melainkan tempat duduknya. Jika penumpang mampu berdiri dan tidak takut berlaku kemudaratan kepadanya apabila berdiri, maka sembahyang wajib dilakukan dengan berdiri. Oleh kerana rukuk dan sujud tidak dapat dilakukan seperti biasa kerana ruang sempit, maka rukuk dan sujud pertama dilakukan dalam keadaan berdiri dengan membongkokkan tulang belakang sekadar mampu sahaja. Perbuatan tunduk ketika sujud hendaklah lebih rendah dari tunduk ketika rukuk jika mampu. Sujud kedua dilakukan dalam keadaan duduk kerana ia lebih dekat dengan tempat sujud. Dalam keadaan tidak aman pada pertengahan sembahyang, penumpang hendaklah menyempurnakan sembahyang dalam keadaan duduk dengan menghadap kiblat dan meneruskan sembahyang. Perlu diingat, pergerakan ketika memasang tali keledar keselamatan hendaklah tidak dilakukan 3 kali berturut-turut. Berikut adalah sembahyang dalam keadaan tidak aman dari permulaan sembahyang hingga selesai, atau sembahyang dalam keadaan aman tetapi ditakuti berlaku kemudaratan kepadanya apabila berdiri. Maka dalam keadaan ini, sembahyang dilakukan secara keseluruhannya dalam keadaan duduk dan menghadap kiblat. Pakaian bagi perempuan untuk menunaikan sembahyang ialah pakaian yang menutup aurat, iaitu tidak menampakkan warna kulit keseluruhan badan kecuali muka dan kedua tapak tangan, dan berpakaian labuh. Bagi penumpang perempuan, bolehlah menggunakan telekung untuk menunaikan sembahyang mengikut keselesaan semasa dalam penerbangan. Menghadap kiblat adalah antara syarat-syarat sah sembahyang.
dalam keadaan penumpang tidak mampu menghadap kiblat disebabkan keuzuran atau kesukaran, maka hendaklah dia menunaikan sembahyang fardu sekalipun tanpa menghadap kiblat demi menghormati waktu. Dan sembahyang itu wajiblah diulang setelah hilang keuzuran atau kesukaran.